Dia jarak boleh jamak ke qasar. Pergi hospital Pulau Pinang. Dia nama musafir ke? Ke warawatan. Tak balik bukan musafir. Kan? Jadi tengok keadaan. Kalau dia musafir tak apa. Kalau pergi KMC jarak berapa kilometer? 80 kilometer kan tak? Dia duduk Kuala Lumpur. Jauh pergi pada Kuala Lumpur. 400 lebih musafir tu. Kena beli Bila Cikgu Zain nak tunjuk bulan depan Cikgu Zain pergi Seri Petaling. Beli di Palembang ada, di Petani pun ada. Kasut khuf. Buatan yang paling cantik India wala. Acah India wala very very acah. Kan India punya pakai. Baik, habis. Bilakah tempohnya bermula? Dia nak start kira tu bila? Terima pakai kuat kuasa bila? Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua khuf. Oleh itu sekiranya seorang berwuduk untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai khuf, selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit, maka tempoh bermula adalah dikira daripada terbitnya matahari. Pakai pukul 12, pukul 6 bau kentut. Batal kan sembahyang tadi. Dia pakai dalam Mesir pukul 6 bau kentut kaya batal lah tu. Maka dia nak kena cabut bila? Kalau dia orang hadir. Dia tak musafir. Dia cabut bila? Pukul 6 besok. Dia start daripada berhadas. Kalau orang tu tak kecil, tak berak, tak apa, special pakai Sri sampai besok. Lena pun dah kira sehari semalam tak? Kira tak? Tak kira lah dia tak mulai. Pasal tak mula lagi. Tapi ada kalau gitu kena pergi cek cepat-cepat, kena bawa pergi ke KMC ya nak. 2 jam. Ni 2 jam saat nak tambah pula mesti hujan baru ni. Dia kerap lah melawat dia kan. Baik. Jadi dia kira mula daripada kita berhadas, boleh sapu. Clear jalan pakai beli lepas ni pakai hari Jumaat bulan depan boleh pakai kot boleh tak? Beli tu kita pakai semua. Kan tengok cuy, semua pakai tunjuk kaki belakang. Tengok kaki kena mukul. Kan. Hak yang India cantik ambos. Cukup teringin tengok hak India. Buatan India, buatan Pakistan boleh lah. Kulit dia warna hitam betul. Cari lembu lahidikan ni. Cara menyapu khuf. Sapu yang dituntut difardukan ialah mempunyai air walaupun sedikit bahagian atas khuf dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf. Kau atas. Sapu kat bawah tak cuk? Tak clear. Pakai sapu kat bawah dah. Tak. Mau sapu di atas walaupun pi right lah. Kan? Clear. Sapu walaupun sikit, tapi sapulah pergi elok apa-apa pun. Cuma hak hukum cukup dah sekali ya. Sapu pula ada ayak nak? Sapu ada ayak? Sapu memang dengan ayak. Sapu ni lah. Kalau sapu lepas makan kena dengan tisu. Tisu tak ada ayak. Disunatkan menyapu bahagian atas dan bawahnya dalam bentuk garisan, iaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka bercerai di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kirinya di bawah bahagian belakang bawah kakinya. Kemudian dia menarik tangan ke belakang dan menolak tangan kiri ke hadapan. Tangan kanan di atas, tarik ke atas.
Tangan kiri kejahat di bawah pula. Tolak pergi depan. Itu sunat. Saya habaq tadi, sikit saja saya putus, hanya menyelesaikan masalah hukum. Boleh. Tapi, buatlah afdal. Sapu ke atas. Mula daripada depan, tarik, tangan terbuka. Tu. Tangan kiri punya, taruh bawah. Tu dia. Tak pakai, mana nak tu, no? Suar pelan-pelan bawah kaki. Beramal dengan khuf. Kan? Tarik, kemudian tolak depan. Tu cara dia. Baik. Wallahu alam. Perkara-perkara yang membatalkan sapu. Tapi kadang-kadang pakai hak lagu ni, dia keluar tabiat dia, no. Sekali-sekala duk pakai khuf ni, dia keluar tabiat dia. Kadang-kadang manusia ni, tabiat dia boleh berubah. Kadang-kadang tabiat dia tak boleh berubah. Betul tak? Ada seorang raja. Raja ni, dia bertengkar dengan menteri dia. Dia tanya menteri dia, aku nak tanya hang, perangai manusia ni boleh berubah tak? Tabiat asal dia ni boleh berubah tak? Kata dengan menteri dia, tak boleh. Kalau ada jahat-jahat situ, tabiat asal dia ada jahat-jahat situ. Kata dengan raja tu, mana boleh, dia kata, mesti tabiat boleh berubahnya. Boleh berubahnya, dia kata. Hang tengok. Raja bertepuk tangan. Berdiri keluar 10 ekor kucing. Semua berdiri atas kaki dua belakang. Pegang lilin. Cerita. Pegang lilin. Keluar tu biar. Menteri tengok. Kush. Itulah aku kata. Tabiat ni, perangai ni, boleh berubah. Apa tabiat ni benda hak yang asli sekian. Macam orang perempuan lah, kalau tabiat apa suka menjerit contohnya. Ada, walaupun dia pedar dah tak mau menjerit, tapi sekali-sekala kalau jadi terkejut dia jerit tak? Jerit tak? Saya naik kapal terbang daripada KL sampai Tan Pulau Pinang, dia merendah nak mendarat di Pulau Batah. Sampai-sampai itu waktu tu hujan laju lebat bukan main. Kan jadi dia ni sikit lah tu, wow, tata belakang ni jadi tengok warak bukan main, tapi bila wow jerit sama dia seorang lah. Paling clear lah kak. Paling clear sekali saya badan takut tak habis lah. Kan? Jadi itulah yang berlaku. Tapi kadang-kadang hak asli tu dia keluar. Jadi begitulah kucing ni keluar dia. Menteri dia tengok, ya Rabbi takkan macam ni kot. Tu bukti tak? Balik pening kepala. Bincang dengan orang rumah dia apa semua, tak jadi ni. Aku tetap pertahan. Tabiat manusia ni, hak asal-asal ni kadang-kadang dia keluar, dia tak mesti tak ada nak buang habis. Tak apa. Ni cerita ni diceritakan oleh Syekh Omar ketika dia mentafsirkan cerita kisah rumah tangga antara isteri dan suami. Tak buat. Esok dia pergi pula. Dia pergi. Dia abang kat bos dia. Aku tak percaya kata tabiat ni boleh berubah. Kata raja ni kata, hang tak percaya ke kemarin aku tunjuk bukti dah kat hang? Kemarin aku tunjuk kat hang kucing berubah main tak tengok? Dia kata, cuba panggil kucing lain. Okay, raja bertepuk tangan. Kucing keluar berderet. Jalan ngok kaki dua. Pegang lilin tu. Kelia kucing pegang lilin. Cerita tak pegang lilin. Tengah-tengah pegang lilin syok tu dia buat apa? Dia tok tikus. Itu tikus. Kucing tunggu ubah lagi. Lilin tok tepi, tikus pegang likat. Tu panggil manusia. Bagi 5 kepang, keluar habis belakang. Keluar. Bukan apa nak angkat balik spotlight. Kan? Cerita ni untuk angkat spotlight. Beli kereta hak tunduk tu, hak kereta hak cermin tutup kan. Bila malam, dia terkejut, dia akan terangkat bercahaya lampu. Tapi kita bila main kuliah, spotlight kita tutup. Itu sebab dia. Wallahu alam. Perkara baru boleh kita boleh dah. Tengok ceria belakang dah. Senyum-senyum nak marah. Biasa tu. Kan? Perkara-perkara yang membatalkan sapu. Bila khuf ini dihukum tak boleh dah. Tarikh dia dah habis bila terdapat 3 perkara yang membatalkannya.
mencabut kedua-duanya, kedua-dua khuf atau salah satu daripada keduanya, atau kedua-duanya tercabut atau salah satu daripadanya tercabut. Lari punya lari tercabut sebelah kira batai semua. Ataupun saja-saja duk buang. Terbuang, betul dia buang balik. Batal tak? Dia buang. Saja-saja duk. Dia buang. Betul dia pakai balik. Batal tak? Batal tak? Batal apa dia tak kentut lagi? Lain kali tanya ada soalan apa habis. Kan? Batal tak? Dah apa dia kentut dah. Pergi kot mana pun kot tu lah. Kalau dia tak batal lagi, dia buang, lepas tu dia pakai balik, tak apa. Sebab dia belum batal lagi. Pasal dia masih bersih. Ni dah. Lepas-lepas kentut, lepas tu tercabut. Lepas tu lagi nak pergi sembahyang pula, dia cabut, dia buang balik. Kan? Jadi dia buang dalam keadaan bersih atau tidak? Tak bersih dah. Lepas tu dia nak sapu. Tu tak boleh. Wallahu. Ataupun tidur malam, buah. Pasal bersih semalam, tidur buah. Nanti apa duk pukul kaki, tolak, lucuk ke tu. Allah, kuf, tarik balik. Masa tu habis lah tempoh dia. Kan dah lena dah, tengah malam dah. Lari pada rimau, mimpi. Nak lari pakai kasut tumit tinggi, tak lepas duk perasan kat kaki tu ada kasut tumit tinggi. Nak lari tak lepas tu, lari bukan jenis tu dah. Cabut kasut pegang lah. Cabut tengok, Allah, kasut ni. Habis lah. Batal. Yang kedua, tamat tempoh sapu. Masa dia telah pun habis lah. Habis dah masa dia. Maka tak boleh dah. Kita nak sambung lagi. Pukul 12 pakai, pukul 6 baru mula start sapu. Kan tak? Baru mula start sapu. Tiba-tiba cukup pukul 6 besok. Habis kita tempoh dia. Habis dah kan? Dia kena cabut dah masa tu. Basuh lain kaki. Tapi negara macam kita ni, kalau pakai kasut tu, cabut-cabut tu berwangi. Sungguh. Betul tak? Berkuat. Dia berwangi. Berkuat. Tapi jangan bagi orang lain bau. Kalau orang lain bau, dia busuk. Kalau tuan je bau, dia kata apa? Wangi. Sedap bau. Bukti dia apa dia? Cekam. Kalau orang dah cekam, dia buat macam mana? Dia main mengaji saja, dia korek. Dua saja. Macam pengalaman aku ni. Kan? Dah haglak tu lah. Saya tak apa nak cerita ya. Kan? Kadang-kadang dia jadi lagu tu. Tak busuk. Ada bukan busuk, sedap. Lepas tu pula Ustaz Fahmi, masa dia mengajar, Ustaz Fahmi pula dia mengajar, dia cerita orang apa, cuma cekam, buat kena mengantuk, nak cium saja orang duk perhati. Allah, lampu tu clear lampu tu. Ni tarik lah kan. Tu jadi terpulanglah. Kalau cuaca sejuk boleh pakai, tengok keadaan. Sebab tu dia tak boleh pakai lama-lama. Kalau dia musim sejuk, syok pakai. Berasa tak mau buang. Bukan sekadar mau buang, mandi pun tak. Tu dia bagi 3 hari 3 malam. Tapi kita ni, dia suka mandi. Payah nak 3 hari 3 malam. Pergi di Swat Valley tu, semua pakai heater. Tak ada heater, tak boleh nak mandi. Sejuk. Tapi main orang Melayu, kami pergi hari tu, heater rosak. Sejuk subuh. Main orang Melayu, dia mandi juga. Keluar dia mandi juga. Dia kena mandi. Allah tahu apa. Dah naik kereta api 2 hari lah. Tu saya dah tak mandi. Buat sengap je lah, bau pun. Itu dia keadaan dia. Apabila tempohnya tamat dan dia masih dalam keadaan berwuduk, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya. Kemudian dia boleh memakainya kembali. Basuh adik. Tak mesti ambil wuduk lain. Kalau masih lagi dalam keadaan bersih. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia tidak berwuduk,
maka dia hendaklah berwuduk kemudian memakai kedua-duanya kembali jika ingin membuat demikian. Dia dalam keadaan bersih lagi. Tempoh dah tamat. Maknanya masa subuh dia ambil sembahyang, pukul 6 dia masih berwuduk. Tapi tempoh dah habis. Dia cabut khuf, dia pergi basuh kaki je lah. Lepas tu pakai balik. Sambung ambil sembahyang hak subuh tadi. Basuh kaki contohnya lah. Kena basuh muka tak? Kena pasang niat tak? Dah lah. Sebab dia masih dalam keadaan berwuduk. Tak ada masalah. Jadi pimai-pimai tang tu. Yang ketiga, berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Mandi wajib, junub, hadas besar. Tu tak upaya. Kena buang. Kena buang. Batal. Diwajibkan mandi, maka hendaklah dia menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kerana menyapu di atas khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wuduk saja, tidak pada mandi wajib. Sapu ni hanya ganti kepada wuduk. Wuduk hadas kecil, dia bukan hadas besar. Itu dia. Jadi kok mana pun pimai-pimai, kok tu lah. Bersih juga, kena bersih. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Safwan bin Asal. Aina Safwan bin Asal. Bukan asal. Asal. Ain sin alif lam. Asal. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang antara yang banyak juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang cukup hebat. Itu Safwan bin Asal. Dan 96 tu hadis 96 tu 1/38 tu jilid 1 muka surat 83. Kalau dalam kitab Abu Daud, dalam kitab Tirmizi muka surat 96. Kalau dalam kitab Nasa'i jilid 1 muka surat 83. Telah meriwayatkan lafaz hadis oleh Nasa'i daripada Safwan bin Asal. Hadis ini diriwayatkan oleh dua-dua, tapi lafaz yang dibawa ni daripada kitab Nasa'i. Imam Nasa'i. Ulama hadis besar daripada negeri mana Cikgu Zain? Imam Nasa'i daripada Khurasan juga. Imam Nasa'i. Imam Nasa'i ni dia mengaji macam kita agak. Tak tahulah dia malu ke tak malu, wallahu alam. Kalau buka kitab Imam Nasa'i, dia ada sebut qira'atan alaihi wa ana asma'. Kan orang duk pergi mengaji kat Sayyidul Salikin, Darah Ustaz Majid, Ustaz Fahmi buat tu, ada tukang baca. Kan? Ada tukang baca. Orang lain pakai apa? Dengar. Qira'atan alaihi wa ana asma'. Imam Nasa'i ni, dia bila dia bawa hadis ke, dia bawa apa, dia habang cara macam mana dia terima hadis ni. Hadis ni dia baca terus dengan guru dia. Ada hadis orang lain baca, aku tumpang dengar. Sebab orang dulu kadang-kadang dia ambil mau dengar hadis tu direct pada mulut tok guru. Dan kalau dia dengar pada orang lain baca, tolong baca kat tok guru, dia tumpang sama, maka dia akan sebut qira'atan alaihi wa ana asma'. Orang baca kat tok guru, aku tumpang dengar hadis ni. Kiam ngaji dah tu. Kita terima dah tu. Tu Imam Nasa'i. Saya baca kitab Nasa'i ini daripada kulit ke kulit. Kami bawa kitab ini hampir 5 kilo. 5 kilogram. Bukan 5 kilometer. Dia tak, masa kami mengaji ni, kami mengaji kitab cetakan India hak zaman dulu ni. Semua duk tentu. Kilik kitab tu pula musim castering. Kalau muka depan. Tulisan tepi dia tulisan Urdu. Tapi bahasa Arab lah. Tapi khat dia tu Urdu. Huruf Jawi Pakistan. Kalau Jawi Melayu sikit lah. Jawi Pakistan, dal pun ada 3, ada 4. Ada dal di atas dia, ada dot.
Kan. Dia ada simpul kat mana satu lagi. Tu. Baca kitab tu daripada kulit ke kulit. Alhamdulillah, satu-satu kitab daripada Sunan Sitah yang dapat kita baca direct dengan guru. Baca daripada kulit-kulit. Bagus kitab tu. Sunan Nasa'i. Kalau Bukhari, dia memang hadis-hadis dia kau-kau dah. Tapi kalau nak belajar hadis-hadis, nak jumpa hukum-hukum, nak ni, dua kitab. Tirmizi dengan Nasa'i. Baca. Tirmizi kami baca pada Ustaz Fahmi. Belajar baca kitab hadis. Kena baca sebut sanad ni. Daripada fulan bin fulan, kami dapat riwayat daripada fulan. Fulan daripada fulan. Fulan daripada fulan. Barulah sampai qala Abu Isa. Kata kalau Tirmizi. Jadi ni kitab Tirmizi. Buka lah ni dia buat jilid-jilid dah ringan. Dulu ni baru Mazi syarah kepada Tirmizi. Dulu ni masa kitab Nasa'i ni bawa Bukhari macam semua satu-satu lah. Satu-satu jilid semua. Tapi berat 5 kilo dah. Bawa. Kitab pula besar macam buku kerja. Kan panjang tu lebar. Lebar panjang semua. Tu dia. Alhamdulillah. Jadi antara hadis yang diriwayatkan bahawa boleh tentang khuf ni, Rasulullah SAW memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu dia di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari jika batal wudu disebabkan oleh buang air besar, kencing dan tidur. Kecuali ketika disebabkan janabah, maka wajib ditanggalkan kedua-dua khuf tadi. Jenuh tak upaya. Kena buang. Hak kasut khuf biasa boleh pakai. Balik. Kalau ni orang beli water bag panas gigi beli kasut khuf tu bagi dia duk pakai. Tidak. Kita pakai khuf tepi ke barat halal. Ada duk tang ni tak apa, minta hujan turun lebat sikit pakai. Kasi juga lagi. Baik. Safwan bin Asal ini sahabat Nabi yang berperang bersama dengan Nabi sebanyak 12 peperangan. Menyertai perjuangan bersama Nabi ada berapa? 12 peperangan. Hebat berjuang. Banyak hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Safwan bin Asal ini. Antara hadis dia hadis bab khuf ini. Safwan bin itu Safwan bin Mu'attal. Dia ada Safwan bin Asal, ada Safwan bin Mu'attal, ada lagi Safwan lain. Ini Safwan bin Asal, sahabat Rasulullah SAW. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Safwan bin Asal ialah menengok seorang lelaki berkenan kepada perempuan tu, dia boleh curi tengok. Dia boleh curi tengok. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Safwan bin Asal. Ngendak dulu lah kenan kat leher tonggek ni. Tengok dia duduk sidakai kan. Macam mana. Lepas tu okey, kalau kamu berteringin boleh. Sebab ataupun berjumpa tengok. Kan? Abang. Dating boleh tapi kena ada mahram. Nak jumpa mana-mana kena ada mahram. Nasi mandi ke, nasi mandi Masjid Muttaqi. Boleh. Ataupun dia pergi rumah kita, di rumah kita kan. Cikgu saya berkenan kat siapa-siapa kan, ataupun ni nak hantar lelaki ni pergi. Baik, ruang tamu ada bilik buka satu, bagi dia sembang dua. Kita duduk sembang minum ayak tu ni. Kan? Boleh tak buat tu? Boleh, tapi tak ada nak buat tak ada masalah. Tampak-tampak tak boleh. Cubit-cubit tak boleh. Tengok-tengok boleh, kedin-kedin boleh. Tak ada masalah. Sebab liuk dama bainakuma, untuk bila duk dapat tengok ni akan mengekalkan lagi rasa rindu, kasih dan cinta. Tu tujuan dia. Fanzur, kata Nabi, tengok. Ni antaranya hadis yang dibawa oleh Safwan bin Asal. Jadi Safwan kata, aku bila Nabi kata macam tu, aku buat. Satu hari aku berkenan kat perempuan tu, aku pergi tengok.
Pergi tengok, oh menarik rupanya. Aku beli abang, aku tengin kat perempuan tu. Maka kahwinlah depa. Tu sahabat Nabi. Safwan bin Asal. Safwan bin Mu'attal yang difitnahkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Safwan tu orang yang baik. Aisyah pun orang yang baik. Cuma yang tak baiknya puak-puak munafik. Mereka inilah yang buat fitnah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu alam. Babul jabair ataupun asaib. Kalau jabair ni kita balut patah. Kalau ada patah tu bersemen semua tu dipanggil jabirah. Kalau balut luka macam kita apa luka kena pisau apa semua tu kita ubur apa tu? Bandis ke apa, plaster ke apa ke tu. Hak tu dipanggil asib. Tu dalam bahasa Arab pada semua ya. Jadi hak tu depa kata kita jabirah. Jabair atau jabair tu jamak. Kata jamak daripada jabirah. Asib balut. Luka. Itu berkaitan dengan luka asaib tu. Ini bicara dia depa kata bulan depan, betul. Pukul berapa? 10 minit. Ya. Duk luka kerap kena bubuh tu kan. Baik. Al-jabair jamak kepada jabirah yang bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang patah bagi mengikat atau membalutnya. Ini anggota patah dipanggil jabirah. Maka macam orang pakai apa? Semen dan sebagainya tu. Tapi ini kita terima soal jawab sekarang. 10 minit lagi. Kan? Ini kita baca ke depan. Okey, nak tanya apa? Ustaz. Dua benda. Satu mistikah dia daripada kulit. Mesti kulit saja kah atau benda yang tak menyerap air lah. Dia syarat khuf ni pertama sekali kalau tak kulit pun tak apa. Tapi asal kalau tak kulit dia mesti bila kita pakai dia boleh selari dengan kaki kita. Maknanya kaki kita nak mengkak pun dia ikut. Dan yang keduanya dia tak menjerak air. Kalau sapu-sapu terasa air tak boleh. Jadi aulanya kulit lah. Ada agak kulit kita sapu kalau dah lama dia terasa. Rasa pun tak. Jadi tak semestilah. Yang boleh ni. Cuma yang boleh selari dengan kasut, dengan kaki kita apa semua boleh. Wallahu a'lam. Untuk tuan ni dia luka tangan, luka kaki dia korang, menangkan dia luka hati. Luka hati dah cikgu Zain. Betul? Anda bila luka hati tu nak pakai macam mana? Nak balut macam mana? Allahu Rabbi, tu saya pun tak tahu. Nak balut luka hati telang klorok. Kan? Itu dia. Apa-apa pun kita kena bijak. Saya nak cerita orang bijak. Kan? Tapi cerita ni mohong. Tapi baik untuk kita buat pengajaran. Saya banyak tempat duk cerita bias ini, kan? Kena bijak. Ada seorang raja. Ini cerita Johor ni, raja ni dia bagi tawaran kepada rakyat dia. Dia kata, siapa pandai mohong sampai aku pun boleh kata kat dia mohong, aku akan bagi kat dia separuh kerajaan. Maka rakyat dia pun main pakai nak mohong. Cerita mohong. Hak pertama main orang pertanian, orang pertanian. Orang pertanian, ya, orang pertanian. Dia main abang kat raja dia, tuan, saya ada satu cerita, tok wan saya ada tongkat dia boleh pusing bintang di langit. Bintang duk langit tu nak bagi padam pun boleh, nak bagi nyala pun boleh. Tok wan dia buat dengan tongkat. Mohong tak? Mohong tak?
Raja ni, ingat, kita jangan duk anggap kata kita ni bijak. Siapa dia duk anggap kata dia bijak, ada orang lebih bijak. Siapa dia kata dia tu kaki muhung bijak, ada orang lebih muhung lagi. Kadang-kadang tengok raja ni, dia cukup muhung, dia muhung kuat lagi. Dia kata apa? Cerita hang memang pelik sungguh, dia kata. Tapi tok wan ku hebat lagi. Tok wan ku isap rokok cuh kat matahari. Isap rokok tapi cucuh kat mana? Kat matahari. Oh, habis raja pun tak kata muhung. Dan tak apa, mari orang kedua. Orang kedua ni kerja apa? Kerja dia tukang jahit tapi belagak bukan main, sembang. Biar ambil dia belagak. Dia main-main abang kat raja, I'm sorry, lambat sikit hari ni nak menjembak sebab semalam saya naik ke langit, tampung langit. Naik langit pergi tampung langit. Pasal apa? Ribut yang kena pasal langit bocor. Allah, hebat sungguh. Kata dengan raja ni, kata cerita hebat juga, tapi tak upaya, hang buat kerja tak habis. Malam tadi hujan turun juga. Pandai dia pusing pi pusing mai, boleh kah? Dia. Tapi dia jangan duk anggap bahawa dia dah hebat dah. Mungkin orang bawahan lebih bijak daripada dia. Mari hak nombor 3, dia galah apa? Tun drum. Buh tun drum tah belabu kosong. Dia tarik perhatian raja. Raja ni pun tengok-tengok tu dia galah tun drum. Raja tanya dulu, "Ya hang mai galah tun drum pasal apa?" Dia kata, "Saya nak peringat tuanku lah berhutang dengan saya." Ketua Imah, banyak tun drum ni hak kosong ni, tapi siapa lah tak bayar. Raja ni angin. Kan raja ni duduk belagak, dia kaya, dia hebat, tak ada siapa boleh nak siapa ni. Selalu kita duduk ceramah tadi semua apakah duduk tengok kapet belakang ni, semua angkat kepala siapa kan. Jadi dia pun bila dah bawa tun drum ni, kata macam tu, raja ni angin, marah. Bila raja marah, raja kata apa? "Ana madinulak." Aku ada hutang kan dengan hang. Kawan duk kuasa dia kaya kan. Rakyat ni cerdik. Rakyat kata apa? "Memang tuan ada hutang dengan saya, siapa lah tak bayar." Dia naik angin lagi. Dia kata, "Kazab, mohong." Kan tadi kalau siapa boleh kata, dia cerita sampai raja kata mohong, dapat apa? Separuh negara. Kerajaan dia dapat ke dah? Raja pun kata, "Kazab, mohong." Mohong kan. Dia pun tembok asong, separuh negeri tuanku. Separuh negara dapat. Dah, betul. Kalau betul, 1 tun drum. Jaga anak pergi tang mana kan. Jadi pandai-pandai lah. Kecil manis bukan pasal gula murah nak pergi penat pula kan. Faham no? Ni mengaji semua cerdik-cerdik belakang. Jadi kita tengok tuan-tuan. Jadi itu, jangan jadi cerdik sikit. Wallahu alam. Pipi beli buah di pasar raya, dia berbuah harga silap. Hak ni harga 5 kupang, tapi hak 5 kupang ni dia buah tani, hak tani dia buah 2 kupang. Macam mana kita nak selesaikan? Faham tak? Pergi pasar raya, buah apple, contoh buah apple, harga dia RM1 lah sebiji. Lepas tu beli buah lain pula, harga dia buah limau, contoh limau kan, harga 5 kupang. Tapi kita pergi ambil buah tu, harga bertukar. Sepatutnya harga RM1 duduk kat mana? Duduk kat apa? Tapi tengok-tengok buah ni satu harga dia duduk buah limau. Buah limau harga, buah apple jadi harga 5 kupang. Jadi buah apple tu kita nak buat apa? Makan apa buat tu?
Ni sahabat kita tanya ni. Kemarin 6 petang saya pergi pasar raya beli buah-buah import. Salah satunya buah kiwi 4 biji. Sebiji RM1 3 kupang. Sepatutnya RM5 2 kupang. Balik rumah semak bil. Pandai sangat duk semak bil. Tidak makan terus tak semak tak apa. Tertampal di plastik buah kiwi. Bukan buah kiwi. Bukan buah kiwi. Tapi ditulis ubi kentang. Harganya 85 sen. Macam mana nak selesai dan nak makan ni, nak jadi darah daging apa? Kan? Makan sajalah no. Lepas tu esok pergi habang kat dia lah. Yusidah bagi tahu lah kat dia. Aulanya warak macam tu. Lain kali jangan semak habis, makan dulu habis baru tu semak. Nak buat macam mana terlepas ya. Kan? Kan? Bila semak kena buat lah. Kalau imam sebab kita ragu-ragu. Kalau kita duduk berasa kita buang tadi people kat situ, selesai masalah lah. Kan? Jadi itu benda dia kita kena tengok. Kalau Imam Bustami tengok orang warak, dia pergi satu tempat, dia beli barang. Ni warak ni. Dia beli barang. Maka ada kacang-kacang yang dia beli tu kan dulu ni mudah bulan poket beli. Wah balik-balik dia akak-akak kacang tu, tengok-tengok di kacang tu ada semut. Ada semut je. Bila ada semut, dia kata lah, aku telah buat balik semut ni, dan semut ni terpisah daripada anak bini dia, kawan rakan dia. Sudah pastilah semut ni duduk di kacang. Kacang ni aku beli tu dekat Bustam, Bandar Raya Pekan. Tak patut. Maka Imam Bustami bawa pergi balik hantar. Itu hak warak. Tak semut balik. Pergi kat sana. Perasaan hati keluar macam tu. Begitulah bab ni pun. Kalau kita boleh pergi abang dia, abang lah mereka semua. Kan? Kalau tak boleh, wallahu alam. Jadi apa? Wallahu alam. Wallahu waliyut taufiq. Sekadar ni saja dulu daripada saya, dan mudah-mudahan ianya memberi pengajaran yang baik buat kita semua, dan kita mintalah kita ni jadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, kita masih ada ahli rombongan pelajar kita nak hantar pergi Bandung 29 November. Kalau siapa-siapa tuan-tuan nak support, nak bagi bantuan, sumbangan, pelajar perempuan daripada Derang semua. Tempat ni mereka pergi ngaji lagi di Bandung. Kita pergi 29 November. Mereka balik, mereka pergi pengajian, lepas tu mereka akan sambung lagi lah di sana. Jadi kalau siapa-siapa tuan-tuan nak bantu mereka, dialu-alukan. Tak buat duit, bagi duit kat Ustaz Hafid, tapi pesan kat dia, bagi kat Ustaz Abu Khair. Tidak, dia tak bagi. Contoh saja, okey, melawak saja, okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minar rasyidin wa ja'alna minas salihin wa ja'alna udatal muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Kalau tak mau bagi teman dia beli dengan dia, Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Fadil Ustaz Abul Khair. Tuan-tuan, ada beberapa pengumuman minggu depan dengan Tuan Syekh Ahmad Faisal bin Haji Umar. Lepas tu pengajian pagi Selasa kita di Darul Mustafa 9 pagi. Mula balik minggu lepas. Kita kemarin dulu ni cuti bertembung dengan Ustaz Fahmi. Kitab persoalan fiqh harian Dr. Harundin. Yang ketiganya, kita pada 6 hingga 13 bulan nanti, kita akan adakan pengajian akbar di Palembang. Ahli rombongan kita insya-Allah 260 orang.
Jadi saat yang Kedah 160. Nah, 160, KL 100 orang. Jadi 260 orang. Dan insya-Allah juga kita akan buat satu kenduri di sana di pondok pesantren Aqulu Al-Muqaffa. Satu pondok di sana yang itu ni ada 2 orang ustaz mai tu, kita buat kenduri makan di sana tu. Jamu kita cadang nak buat akikah di situ. Jadi tuan-tuan yang bercadang untuk buat akikah, dialu-alukan sangatlah, kita buka dalam setumpuk RM400. Kalau dia tak mau buat akikah, lepas tu dia nak sumbang untuk kenduri pun, dialu-alukan, tak ada masalah apa. Kita boleh beli beras ke, jamu orang mengaji, insya-Allah. Hak tak boleh pi bagi untuk orang makan mengaji, hak boleh pi pun nak bagi, ahlan, dipersilakan, tak ada masalah apa. Nah, kalau setumpuk 400 akikah, nak buat korban saja saya tak bagi. Yang tu tak bagilah, kalau nak juga pun tak bagi. Nah, yang tu tak boleh. Yang akikah sila kita buat setumpuk 400 ya. InsyaAllah saya seekor ayam. Seekor ayam, Allah angkat tangan. Kira. Jadi yang tu insya-Allah boleh bagilah daripada hari ini sampai sebelum kita nak pi itulah, sebelum itulah. Sebelum minggu yang terakhir tu boleh daripada hari ini sampai kita nak pi. Sebarang bentuk sumbangan, jangan bagi beras, duit beras tak apa. Bagi beras tak larat nak bawa. Bagi duit beras lah, duit lah. Nah, benda-benda lain payah kita nak bawa pi sana. Dan esok insya-Allah saya dengan Fadil Ustaz Ahmad Fahmi akan ke Palembang besok untuk melihat persiapan terakhir pengajian akbar kita nanti. Jadi untuk yang nak pi, insya-Allah dalam awal minggu saya balik saya pi esok dengan Ustaz Ami, balik hari Isnin atau Selasa. Seminggu lepas tu kita akan buat pertemuan lah, panggil semua yang ahli rombongan untuk sesi taklimat. Nah, insya-Allah. Nah, yang itulah. Lepas tu Cikgu Zain kita alhamdulillah selamat sampai menyempurnakan misi korban kita. Berapa puluh ekor keseluruhan? 25 ekor daripada Darul Mustafa kita, pengajian Darul Mustafa kuliah sati kita ni 25 ekor. Dan insya-Allah kita azam bincang kawan-kawan ni, tahun depan kita korban di tapak kita. Di tapak Darul Mustafa. Tu azam kita insya-Allah. Tuan-tuan, jadi kita akan melakukan korban kita di sana nanti insya-Allah. Kita korban dalam tu tepi tasik tu, kita makan basuh ayat tasik tu dan sebagainya insya-Allah. Tu azam kita lah. Jadi insya-Allah lepas ni sama Ustazah Faridah. Sebelum tu ada tadi iklan baru sampai di rumah wakaf Taman Mahkota tu, yang itu buat sekali Ustaz Abdullah Din hari Sabtu 2.15 petang. Esok ni juga berkaitan dengan isu Syiah sekali lagi sambungan. Dipersilakanlah yang ada kelapangan esok 2.15 petang di Taman Mahkota. Taman Mahkota ni belakang belakang pejabat pos besar Aluk Stang tu. Yang ada kelapangan lah pada besok petang. Ni Tuan Haji Munir kita. Hak Kem Anak Soleh ada buka lagi ya? Boleh naik iklan tarikh. Untuk Kem Anak Soleh yang buat di Masjid Darul Al-Manhaj pada 16 hari bulan ni, 16 hari bulan sebelah, minta maaf, 16 cuti untuk anak-anak lah. Umur berapa tadi? 16 sekolah rendah, 23 sekolah menengah. 16 untuk sekolah rendah, 23 untuk sekolah menengah di Masjid Darul Manhaj. Jadi untuk pendaftaran ni minggu depan pun boleh mai kita Tu Haji Munir ada sini. Bayaran dia berapa ni? RM50. RM10. Allah, RM10 sehari ya, sampai makan pagi. Dah sehari. Sehari RM10. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang lagi kita jemput untuk menikmati hidangan. Baik, terima kasih. Allah apa dia nak terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sampai balik daripada tak pergi Kemboja, saya pergi dekat sepadan ya. Myanmar pun pergi dekat sepadan. Di Kemboja kita korban 18 ekor disempurnakan oleh saudara Sulaiman kita dengan isteri dia. Di Kemboja, di sempadan Myanmar saya pergi sendiri. Saya pergi sendiri, cari lembu sendiri, sembelih sendiri.
Tapi dia agak mahal. Di sana lembu sekok 2,000 di sempadan Burma tu. Tapi puas lah pasal makan tu memang pelarian betul lah. Orang pelarian dalam kamp pelarian betul. Cuma saya pergi sana pujuk-pujuk dia bagilah 1,800. 1,800 tu masih mentil lah, kita kutip 1,750. Jadi yang mana duit-duit lebih daripada Kemboja tu kita top up di sana. Nampak gaya kita nak kena buat di sana banyak. Sebab apa? Di pelarian, kamp pelarian apa semua keadaan yang sangat daim dari pemakan. Cuma kos perjalanan kita tu ke sempadan Myanmar tu agak tinggi sikit. Dan sekarang ni pun kerajaan Myanmar dah buka dah pintu. Jadi makna boleh lah siapa nak masuk melawat ke Burma boleh lah. Dulu dia tak bagi. Nanti tengok saya nanti beritahu kat Ustaz Habib, kita boleh pergi melawat Burma. Kemudian apa beras di Kemboja lembu mahal tahun ni. Satu pasal banjir. Yang kedua orang membuat korban banyak sungguh. Turki main buat, Dubai buat apa semua. Anak lembu pun dapat sembelih. Janji lembu pun kata. Allah alam. Baik, salinan pasport ni yang nak pergi tolong photostat bagi kat Ana lah. Baik, sila Ustazah. Gambar dekat satu keping dekat. Gambar makan, gambar sekedar gambar. Lepas sangat gembira lah, kita sikit. InsyaAllah, nanti akan datang kita akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al hadha jamal marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya muliakan pihak pengurusan sahabat, teman sehati kita, Ustaz Hafiz, Ustaz Abu Khair, Ustaz Dahir, semualah tuan-tuan dan perempuan yang hadir dalam majlis kita pada pagi ini, Jumaat kedua terakhir Zulhijjah 1434. Nak masuk 35 lah. Sat ya. Faham semua. Alhamdulillah lah. Sihat. Yang main ni kira confirm sihat. Zahir dan batin. Bersama dengan kita, insyaAllah kita bersihkan hati kita untuk nak menerima ilmu pada pagi ini. Dah tadi terima dah sejam, ni tambah lagi sejam sebelum kita balik. Merujuk pada kitab kita, nak habis dah ni, muka surat 52, betul tak? Hari tu anak tulis di sini bersambung, penerangan yang keberapa, tak tahu, hai anak Adam tu. Okay, kita flashback kat belakang tu sikit saja. Hai anak Adam, apabila engkau dapat akan keras hatimu
dan sakit pada badanmu dan kurang pada rezekimu. Itu dah baca dah bulan lepas, 27 September yang lalu. Siapa tak ada kitab? Mana kitab semua? Tu nampak ada satu kitab tu. Kau nak ambil baca. Okey. Jadi bila kita duk perhitung nikmat Allah bagi kat kita, buat macam ni, sebenarnya tak bagi manfaat yang fa'. Kita mesti buat sesuatu lah, tu maksud dia. Barat tiada memberi faedah bagimu pada hari akhirat. Tak ada apa faedah pun. Duk tanya, duk cerita, mengeluh lah kita kata. Awak macam ni tak kena kesudahan. Awak anak-anak macam ni. Awak hidup tak berubah macam ni. Semua tu yang fa'. Tak ada pula manfaat untuk hari kemudian. Hai anak Adam, tiada betullah agamamu. Tak betul ya agama kita ini, puan-puan muslimat sekalian. Hingga betullah lidahmu. Takut. Lidah tu lisan. A'zamul ni'mah. Nikmat yang paling besar iaitu lisan, lidah. Dan tiada betullah lidahmu hingga engkau malu daripada Tuhanmu. Tu maksud dia. Nak betul tak betul lidah ada sifat malu bila berkata. Nampak Allah dengan Allah tengok. Rasa bila kita duduk bersama-sama siapa pun, perasaan Allah ada tu menyebabkan kita rasa malu kat dia. Yang hak duk buat hari-hari macam ni tu tak ada malu. Hak tembak-tembak tu bukan kata malu, tak ada. Hilang terus. Jadi kita tak mau macam tu. Okey. Hai anak Adam, apabila engkau tilik ni perhati, mengamati, tengok pada ghaib ni aib lah. Aib ni keburukan, kekurangan atau kelemahan segala manusia. Seorang yang kita perhati, jiran kita. Awak subuh tak pergi jemaah, kita duk perhati, kita duk koreksi kelemahan jiran, kelemahan kawan, kelemahan siapa-siapa. Padahal engkau lupakan aib dirimu. Diri kita sendiri sebenarnya banyak kelemahan, kekurangan, tapi tak nampak. Maka bahawasanya engkau gemarkan suruh syaitan dengan engkau marahkan akan Tuhan yang bernama Rahman. Nampak tak? Ikut suruhan syaitan. Tu pasal apa tu? Jadi macam tu kita mencari kelemahan manusia, tidak mencari kelemahan diri. Ini ulama tak suruh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullahu taala suruh kita koreksi, muraqabah, muhasabah, semua tu sebab nak tengok diri. Dalam kitab Minhajul Abidin ada bab hifdzul batin, hifdzul lisan, bab aqabah al-awaiq, semua tu bawa'i, semua cerita-cerita nak membangkitkan hak dalam tu supaya bagi jadi elok. Benda-benda tasawuf lah ni nak cerita bagi. Tapi sekarang benda tu ada dalam diri semua manusia. Itu kena belajar. Jadi dia kata di sini duk tengok syaitan suruh buatlah. Sebab kita gemar tu suka dengan suruhan syaitan. Hai anak Adam, bermula lidahmu itu harimu. Allah, takut bermula lidahmu itulah permulaan harimu. Mangkit-mangkit tu cakap lah. Tu mula lah start. Kalau elok permulaan kalam tu, kira dia lah. Tapi permulaan kalam yang tak baik, Allah rugi. Sebab semua tu akan diperhitung, puan-puan sekalian. Bermula lidahmu itu harimu bagimu, maka apabila engkau biarkan akan dia, niscaya membunuh ia akan dikau. Kalau biar lidah duk cakap tak berhenti-berhenti tanpa dikontrol oleh diri kita, sudahlah, jangan duk cakap lagi. Bagi orang lain pula cakap. Kalau pergi duk sembang dekat tempat kenduri lagi tak habis tapik tu, orang lain tak boleh masuk. Bagi ruang, orang tahu kita tu siapa dari perbualan kita. Itulah lambang ilmu kita, lambang akhlak kita. Maka kebinasaanmu itu pada membiarkan lidahmu. Allah, takut cakap benda yang ada makna. Kau tidak diam. Jangan duk buat sebab dosa kering, orang kata. Sebab dalam satu kitab duk sama dengan saya ni, iaitu khutbah Jumaah, ada poin-poin yang boleh ambil. Al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Kalimah yang baik yang kita keluar sebenarnya sedekah. Tak boleh sedekah dengan duit, sedekah dengan senyum. At-tabassumu sadaqah. Tak boleh niat doa dekat sahabat yang musafir bagi selamat, yang balik Mekah bagi selamat. Semua tu sedekah tanpa orang tahu. Hak tu bagi selamat. Kalau kita sedekah ni ada sifat-sifat lain, nak membendung sifat tu memang kena memenuhi lah tuntutan-tuntutan rohani yang kuat.
Kata di sini, ya atba'un nabi, wahai orang yang ikut nabi, sunnah nabi, dia kata, min a'zamin ni'ami allati manahallahu ta'ala lil insan. Ini dalam satu kitab dia kata kalimah yang baik itu sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan lil insan, untuk manusia. Ni lidah ni boleh berkata. Ni'matul lisan alladhi yantiqu bihi liyu'abbara amma yujawwilu bi'aqlihi wa bifawaidihi. Sebab lisan itu satu wasilah untuk nak sampai benda yang ada manfaat. Saya nak abang sesuatu, lidah ni pengantara, tu maksud dia. Id ma yantiqu bihil lisan tarajjumatun lima yaduru fil wijdan. Benda nak cakap tu, dia kata sebenarnya duduk dalam hati, nak terkeluar kok mana dengan lisan. Ini dia ada punya jalan dia. Sebut ulama di sini. Walidha qalu, demikianlah ulama kata, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ala lisani 'ala al fuadi dalilan. Ini kata-kata hukama, kalam itu mai daripada hati. Wa inna ma ju'ala lisan, tapi dijadikan lisan kata-kata kita itu sebagai dalil, dia kata sebagai pengantara untuk nak bagi tahu apa yang ada kandung dalam hati. Tu maksud dia. Maka di sini hak duk cakap hari-hari tu mai daripada sini, tak boleh nak kelentong. Kalau dia berlakon pun akhirnya terkeluar juga yang sebenar. Tu cerita dia. Hakikatnya apa yang kita bercakap itu dahil daripada dalam diri kita. Walaqad karramallahu ta'ala bihadhihi an-ni'mah wa hiya ni'matul bayan fi kathirin min ayatihi. Ini cerita banyak dalam Quran, cerita pasal kelebihan lisan. Dalam kitab kita ni dia sebut suratul Rahman, banyak cerita pasal kelebihan. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan, sampai habis tu cerita pasal kelebihan Allah bagi nikmat pada manusia. Jadi lisan ini benda yang besar. Lambang peribadi, lambang ilmu seseorang bila kita nak tahu dia bercakap. Tahulah siapa dia. Man huwa man hiya. Kemudian kita tengok lagi di sini. Pengajaran yang ke-25 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahwasanya syaitan itu seteru bagimu. Seteru ni musuh. Jangan duk buat kawan, jangan duk buat best friend. Ada orang duk buat FB apa semua tak mau. Pasal apa? Kadang-kadang syaitan itu berupa manusia. Dia juga boleh berbentuk berupa dengan benda yang lain. Dia tak main dalam bentuk zahir syaitan tu sendiri. Maka jadikan olehmu akan dia itu seteru, dan ketahui olehmu bahwasanya hari kiamat itu berhimpunkan kamu di dalamnya kepada Allah. Allah himpun dia, kita ni. Padahal keadaan kamu itu berjamaah. Berjamaah ni satu kumpulan, dan hadirkan akan kamu itu pada antara hadapan Allah Ta'ala. Hal keadaan kamu itu bersaf-saf, berbaris-baris. Padahal kamu baca akan kitab satu huruf, kemudian satu huruf, dan ditanya akan kamu itu daripada barang yang kamu kerjakan di dalam dunia, sama ada ia tersembunyi atau zahirnya. Pada hari itu dihimpunkan akan segala orang yang takut akan Allah Ta'ala kepada Tuhan yang bernama Rahman, padahal mereka itu berkenderaan, dan kami hulurkan akan segala mereka itu yang celaka itu kepada neraka Jahannam. Padahal mereka itu berjalan, maka bahwasanya akulah yang tiada menyerupai oleh sesuatu dengan dikau, dengan daku, dan tiada kekerasan seperti kekerasanku. Barang siapa, berhenti kat situ dulu. Ceritanya bila kita hidup kita ini, kita baca Quran, kita ambil yang kosmetik ya, kita ambil yang sesuai dengan kita saja dalam agama. Maka kita ambil yang satu huruf kita baca, kemudian ditanya apa kita buat. Sedangkan kita tak ambil keseluruhan ruh dalam syariat Islam itu, maka akan dihadapkan kita, geng-geng kita yang kita duduk sekali itu, soft-soft berbaris-baris menghadap kepada Allah Ta'ala. Di situ akan ditanya. Allah kata kamu baca Quran sampai khatam, berbaris-baris, berhuruf-huruf kamu baca, tapi bila kamu bertemu dengan Allah, kamu tak ikut apa yang Allah sebut dalam Quran tu. Itu maksud dia. Maka dihumbankan kita ke dalam api neraka. Ditanya apa yang kamu buat secara tersembunyi, apa yang zahir. Tadi ada dalam paper sempat baca saat tadi ni, renungan di situ. Dia kata bila dihadap kepada Allah,
Aku tak buat sekian-sekian, maka lisan kata aku buat, mata kata aku melihat, telinga kata aku mendengar, kaki kata aku berjalan ke tempat aku buat maksiat. Bawa malaikat seorang hamba yang asi, yang buat maksiat ini nak masuk dalam neraka, yang mana bahang apinya cukup panas. Tiba-tiba datang satu je helai rambut, bukan rambut ni, bulu mata. Dia kata kepada malaikat, ya malaikat, aku sebagai saksi juga selain daripada anggota yang lain. Pada satu malam beberapa ketika sebelum dia nak mati, dia kata dia pernah menangis. Satu titisan air mata itu mengenai bulu mata aku, dan aku menjadi saksi bahawa dia telah insaf. Baca lagi paper Sina, tak silap aku ada satu cerita tu tertarik kat saya tengok. Maknanya besar mana dosa pun, tapi kita kena banyak istighfar. Banyak minta ampun dengan Allah, banyak bangun malam. Rahsia orang yang hati tenang, dia rajin bangun. Tak payah awal lah 3 pagi, ya Allah, bangun pukul 4.30, 5.30, kira round sekali ambil dengan subuh. Cuba bangun dalam seminggu, tuan-tuan dan perempuan, kakak rasa tenang. At least buat tahajud, buat witir sudah. Sebab itu kalau saya nak beritahu, kemarin dulu ada program di TH Hotel tu, cerita pasal fidyah ni, rupanya semayang pun kena buat fidyah kalau mak mati, ayah mati yang tinggal semayang. Sebab sebelum Ali Adha tu ada seorang orang KL lah, dia kata kira Ustaz esok lusa nak raya ni, dia kata sebelum saya balik kira Ustaz fidyah puasa ayah umur 73. Jadi adalah aset yang ditinggal tu nak guna untuk bayar fidyah berapa tak tahu. Duk dengan mak ni, mak kata ayah puasa, ayah tak puasa. Tapi zaman dulu kan ambil 30 hari kot, ambil 15 sikit, kira-kira lebih 21, dia kata 21,000. Kalau dekat 5,000 saya boleh guna duit saya. Ada anak yang baik, bagus anak. Saya takut juga kalau saya tak buat, esok-esok dia di depan Allah. Jadi dia ada pengajian agama bagus, pakai jean, pakai t-shirt biasa, tapi fikrah dia bagus. Kita tolong kira-kira 21,000 lebih, dia boleh bayar lah dalam hari Adha. Tapi sebenarnya fidyah solat pun ada. Dalam mazhab Syafi'i, taklid mazhab Hanafi, saya rujuk Ustaz Aminuddin, ada satu hadis menceritakan bahawa kena buat juga. Maknanya Ustaz, berapa satu waktu satu cupak, satu mud Baghdad satu cupak. Kalau satu cupak, kalau satu hari dia tak semayang 5 waktu, tapi Ustaz Amin kata 6 cupak. Pasal apa? Seolah-olah witir jadi wajib. Itu dia. 5 waktu tu fardu, solat fardu. Hak witir tu sebenarnya wajib, amat-amat dituntut, termasuk juga dalam cupak. Maknanya satu hari orang tu tak solat, kita bukan buat 5 cupak, 6 cupak. Dia waris kena qadha. Kalau best friend mak nak tolong qadha puasa kat kita pun tak sah kalau waris tak izin sampai tahap tu. Tapi sekarang kita ganti dengan fidyah tu, alternatif kita selesai. Tapi kita yang mengaji pastikan benda-benda ni benda penting. Hutang dengan Allah Ta'ala. Pertama, hutang dengan Allah, tertib dia apa dia? Haji dulu. Sebab haji ni menyempurnakan ruknun min arkanil Islam. Rukun daripada rukun Islam, tak sempurna menghadap Allah dan mengaku buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Kemudian wa ada'i shalah wa ita'i zakah wa shaumi Ramadan wa atimul haji man istata'a ilahi sabila. Ada 5. Tiba-tiba menghadap Allah satu tak cukup. Mungkin yang cukup itu zakat, tapi zakat tu mungkin hak tahun tu dia tak sempat bagi, hak lepas-lepas dia bagi. Tapi haji tak pernah pergi lagi. Yang tu tertib, ambil duit si mati, clear dulu. Badal haji clear semua, baru tengok zakat dia. Aku ada yang tak buat, qadha. Kemudian fidyah, kafarah, apa-apa semua. Baru tengok hutang dengan manusia apa dia pula. Bersih semua, baki baru buat. Ni semua tanggungjawab waris yang ada ilmu. Bukan anak sulung, bukan anak yang ustaz, tidak. Semua tanggungjawab kita. Yang ada ilmu untuk mengurus dengan baik. Sebab benda ni amanah. Kemudian kita tengok lagi. Ni pasal puasa nah. Barang siapa puasa ke hartaku pada masa dalam dunia. Puasa ni tak makan, tak minum, harta banyak, nikmat rezeki banyak. Kita puasa tu kita menegah diri kata daripada mengambil nikmat apa yang Allah bagi kat kita tu, kita hang sat, kita tahan sat. Maknanya di dunia kita melakukan ibadat sesuai hal keadaan khalis. Orang dok nama anak khalisa dan ni khalisa ka khalisun, seorang lelaki yang bersih, sofi, amalan dia tu bersih, ikhlas. Khalisah, perempuan yang menyempurnakan ibadat
ataupun apa-apa kerja dia tu ikhlas, perempuan yang ikhlas. Kalau ni muzakkar bagimu, dalam keadaan kamu bersih, niat kamu kerana Allah, niscaya aku perjamukan. Allah bagi kita jamuan akan dia, orang yang berpuasa itu, dengan beberapa warna makanan. Maknanya macam-macam jenis menu lah, berbagai bentuk, berbagai menu yang disediakan berjenis-jenis dalam syurga Allah Ta'ala. Barang siapa memejamkan kedua matanya, ni berhenti dulu, hak tak ni puasa. Siapa yang puasa baru ni 1, 2, 3 Zulhijjah ni ending bulan lah, bulan ke-12 bulan Muharram, bulan Zulhijjah bulan yang ke-12 dalam takwim hijrah lah dah ni. Nanti nak masuk Muharram dah. 1 Muharram 5 November jatuh hari Selasa. 1 Muharram. Kita sambut Muharram 2 kali tahun ni. Hijrah. Tu cerita semangat hijrah pula. Saya tak sentuh lah bab hijrah ni. Maknanya nak cerita border kita ni lah. Kalau baca dalam kitab kelebihan Zulhijjah ni, udhiyah, pengorbanan. Dia kena banyak buat ibadat sebab nak tutup dah tahun yang terakhir dalam bulan hijrah ni, bulan Zulhijjah. 1, 2, 3